Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perbadanan, salam perjuangan, salam Melaka berwibawa. Pintar hijau bersih segedur gelir mereka. Seperti yang hormati homa haifalikum ana melak syukran, maranin huarin inturung menjadi caran tacihau. Tuan dan perempuan, saya hari ini selaku Presiden Pertubuhan Masyarakat Sivil Negeri Melaka Tampil Lesari untuk membahaskan isu berkaitan dengan amalan rasuah yang berlaku dalam negara dan bagaimana sebenarnya kita melihat kepada individu di kalangan mereka yang profesional ataupun rakyat biasa, pemimpin politik, ketua jabatan, golongan akademik dan siapa saja di luar sana yang sebenarnya terpalit dengan rasuah. Tetapi mereka seringkali menyatakan pihak berkuasa seperti Polis Diraja Malaysia, PDRM, SPRM dan beberapa agensi lain sebagai antara agensi yang merancang konspirasi untuk menjatuhkan, menggugat imej dan untuk memastikan individu-individu berkaitan yang dikatakan popular, trending, mempunyai profil tinggi mahu dijatuhkan atau dirobek kredibiliti mereka oleh pihak agensi seperti PDRM dan SPRM. Baik saudara, hari ini saya akan memberi pandangan peribadi saya berkaitan dengan nas dan hujah saya. Adakah benar perkara ini sedang berlaku? Saudara, perlu dipahami untuk mengemukakan satu pendakwaan kepada pihak pendakwa raya maupun Attorney General, Peguam Negara bukan mudah. Maka Polis Diraja Malaysia dan juga SPRM dan apa saja agensi yang mempunyai kuasa untuk menyiasat dan mendakwa akan menjalankan siasatan mereka dan seterusnya mereka akan membawa isu ini kepada Peguam Negara ataupun pendakwa raya untuk memastikan adakah penyiasatan dan pendakwaan yang sedang dibawa oleh agensi-agensi penguasa ini boleh diterima ataupun dilihat mempunyai nas dan hujah ataupun merit untuk dibahaskan, dibincangkan, dipertuduhkan di mahkamah tinggi, mahkamah rendah. Kemudiannya sekiranya pihak berkaitan mahu merayu kepada mahkamah tinggi, mahkamah rayuan dan sebagainya atau mahkamah persekutuan. Baik saudara, agensi-agensi seperti Polis Diraja Malaysia dan SPRM hanya menjalankan tanggungjawab mereka. Dan sudah pasti agensi-agensi ini diletakkan di bawah Kementerian Dalam Negeri dan semua kementerian jabatan kerajaan adalah kerajaan Seri Paduka Baginda. Maka atas jaminan itu, atas kerajaan di bawah Seri Paduka Baginda, maka agensi-agensi ini sebenarnya sedang bertungkus lumus menjalankan tanggungjawab mereka dengan penuh berintegriti dan beraccountability tinggi. Saudara dan saudari, kebanyakan atau kita melihat dalam pelbagai media cetak, media elektronik, media perdana, terdapat tokoh-tokoh politik, mereka yang veteran, mereka yang di kalangan golongan dewasa dan ada juga anak muda di kalangan pemimpin ADUN atau ahli parlimen sesiapa saja saudara. Mereka mungkin juga sarjana, scholars, professors, think tank, mungkin juga anggota frontliner. Mereka yang terpalit sedang dipertuduhkan atau diheret ke mahkamah dan individu-individu ini tidak puas hati dan akhirnya mereka mengeluarkan kenyataan-kenyataan umum, kenyataan-kenyataan viral, kenyataan-kenyataan berhadapan apabila mereka berhadapan dengan media atau wartawan. Maka kenyataan-kenyataan yang mereka sajikan kepada media perdana, media cetak, media elektronik, media semasa di alam maya, YouTube, Twitter, Instagram dan apa saja, mereka membela diri, hela bela diri. Baik, hela bela diri ini bererti mereka sebenarnya melakukan jenayah, mereka sebenarnya melakukan tindakan tidak wajar, mereka melakukan rasuah. Perlu diingat saudara, apabila mereka ini melakukan rasuah dan mereka terlibat dengan jenayah dan sebagainya, dan wujud pihak pendakwa ataupun pihak-pihak agensi seperti PDRM, SPRM sedang membawa, telah membuka kertas siasatan, mereka menyiasat dan mempunyai merit untuk didakwa, maka pihak-pihak ini sebenarnya individu yang dipertuduhkan mereka tidak puas hati. Maka sebelum satu prosiding mahkamah maupun disebutnya hakim
setelah mendengar hujah, peguam bela dan peguam cara, maka hakim akan membuat satu keputusan melalui penyemakan, penelitian, pendengaran. Maka hakim antara hakim, mungkin ketua hakim ataupun barisan hakim berkaitan, membuat satu keputusan iaitu wujud prima facie, maka hukuman akan dijatuhkan. Namun individu-individu ini sudah pasti mereka menggunakan sentimen politik, ideologi politik, bergayut di atas rantingan parti-parti politik, tidak kiralah parti politik kerajaan atau pembangkang. Dan individu itu mungkin juga sarjana akan duduk dan mereka mengharapkan talian ayat daripada kementerian-kementerian dan juga organisasi atau institusi, tidak kiralah mana-mana organisasi, institusi Federal State Local Government NGLC. Saudara, perlu kita ingat Section 16 dan 17 kurungan A Akta SPRM 2009, di mana individu yang menerima dan meminta rasuah mereka boleh disabit di bawah akta ini, iaitu Section 16 dan 19 kurungan A Akta SPRM 2009. Saudara, jangan lupa PDRM mempunyai Akta Polis 1967. Mana-mana individu yang melakukan jenayah salah guna kuasa, mereka terpalit dengan jenayah rasuah, terpalit dengan jenayah mungkin melibatkan liwat, melibatkan isu-isu berkaitan dengan skandal seks dan sebagainya. Mereka-mereka ini tidak kira siapa mereka, mereka akan diheret ke mahkamah untuk diperbicarakan. Persoalan di sini, mengapa di Malaysia kita melihat pihak-pihak tertentu yang diheret ke mahkamah melibatkan ratusan bilion wang ringgit dan khazanah serta aset rakyat Malaysia diperlakukan dengan pengkhianatan, dan mereka-mereka ini layaklah dikatakan sebagai di kalangan mereka yang menjadi petualang dan pengkhianat bangsa, dan mereka yang mungkin golongan terpelajar, sarjana ataupun di kalangan mereka ketua jabatan, mereka-mereka ini dilihat sebagai orang kanan dalam politik, pemimpin senior atau pemimpin muda. Mereka ni korup dan salah guna kuasa. Hanya kerana mereka mau berkuasa, maka mereka melakukan atau mengeluarkan kenyataan-kenyataan memperlekeh agensi seperti SPRM dan PDRM atau apa-apa agensi penguasa. Dan perlu diingati bahawasanya semua agensi-agensi yang ada sedang bekerja keras untuk menyelamatkan Malaysia dan negara ini. Dan kita perlu lihat dan kita perlu perhatikan dan kita perlu bertindak secara bertanggungjawab. Saudara, tidak kira kita rakyat Malaysia, sudah pasti kita di kalangan antaranya masyarakat Melayu, Cina, India, Sabah, Sarawak, Kadazan, Portugis asli, maka kita mesti bangkit, buka pemikiran kita, idealisme kita, buka mata, telinga dan akal kita, tepuk iman kita, tanya dan pegang kepada kitab suci bagi umat Islam, Al-Quran. Dan ingatlah pesan Nabi SAW, kita menolak pemimpin korup, tidak kira kulitnya Melayu, India, Cina atau apa status kita, pribumi atau tidak, asalkan mereka korup, salah guna kuasa. Ulama, sarjana, profesor, think tank, mereka frontliner, mereka adalah pemimpin politik kerajaan atau pembangkang, siapa saja mereka, yang penting adalah kita menolak manusia-manusia ini, tidak kira mereka yang muda atau mereka yang telah berumur, mereka yang korup, mempunyai skandal, tolak ke tepi. Saudara, tidak kiralah parti politik kerajaan atau pembangkang dan siapa mereka. Dan mereka-mereka ini tidak wajar memimpin negara ini dan seterusnya bermaharaja lela dengan segala pengkhianatan, dengan segala hasil rampasan, segala hasil aset yang mereka miliki, keturunan mereka, anak beranak mereka, mereka mempunyai aset berbilion-bilion, maka mereka takut dan bimbang sekiranya mereka didakwa dan diheret ke mahkamah. Akhirnya apa yang mereka lakukan adalah mereka mahu berkuasa, dan mereka takut apabila wujud kerajaan atau pemimpin adun dan ahli parlimen atau kerajaan yang bersama Tuanku Sultan dan Raja-Raja Melayu yang di Tan Agong, termasuk TNJ yang sangat mempunyai integriti tinggi untuk menolak pemimpin khianat, dan mereka menjadi petualang. Mereka-mereka yang korup ini bimbang apabila kerajaan bertukar dengan kuasa rakyat membawa perubahan, memilih wakil rakyat dan adun yang berintegriti, beraccountability, bermaruah, berprinsip. Saudara, kita tidak kira siapa,
Kita mestilah bangkit di kalangan anak muda yang 18 tahun ke atas boleh mengundi, golongan dewasa, golongan terpelajar, scholars, professors, think tank, warga emas, wanita atau lelaki di kawasan bandar atau luar bandar. Jangan duduk diam, jangan ke belakang, jangan perlekeh negara ini, jangan tidak mahu ambil kisah tentang politik. Saudara, negara ini hancur, negara ini akan hancur dan binasa. Maka hilanglah segala kelayakan, hak kita dan kemewahan atau rezeki yang sepatutnya kita peroleh sebagai rakyat Melayu, Cina, India, Sabah, Sarawak, Kadazan dan Pulau asli. Kerana kita memiliki antaranya pemimpin-pemimpin korup, mereka yang melakukan rasuah di kalangan pemimpin muda ataupun warga, mereka yang senior dan siapa saja mereka. Ingatlah, mereka mahu berkuasa, memperbodohkan rakyat dari segi mentaliti pengujahan, menguasai media dan seterusnya agenda media, di mana media-media ini dikuasai, di mana wartawan-wartawan juga dikuasai, penulisan-penulisan berita dan sebagainya. Dan mereka ini akhirnya akan menanamkan satu mentaliti yang mana mereka tidak bersalah, mereka tidak melakukan rasuah, dan mereka adalah orang-orang yang baik. Dan sebenarnya berlaku konspirasi jahat di kalangan pemimpin tertentu ataupun agensi seperti SPRM, PDRM sedang membuat kertas-kertas pertuduhan untuk menjatuhkan imej, credibility, identity. Saudara dan saudari, saya yakin dan percaya yang mana agensi-agensi yang membuat penyiasatan bukan mudah. Mereka perlu menyiasat begitu lama, melaburkan kewangan, menghantar pegawai-pegawai pakar untuk turun padang, menyiasat, menyoal berbulan-bulan, kadang-kadang bertahun-tahun. Apabila hasil siasatan itu yang sebenarnya telah disempurnakan melalui guna tenaga kepakaran, di mana melibatkan kewangan yang besar, pelaburan dan kubrat dan tenaga anggota-anggota keselamatan seperti anggota PDRM dan juga SPRN dan pelbagai agensi, akhirnya agensi-agensi ini telah membawa pertuduhan ini ke mahkamah untuk dipertuduhkan, dibicarakan. Namun kita melihat bagaimana sikap pemimpin di Malaysia. Saya sebut pemimpin muda, pemimpin veteran, pemimpin senior, masing-masing menggunakan parti politik, menggunakan platform untuk memperbodohkan rakyat. Mereka menyatakan mereka tidak terpalit dengan rasuah, mereka tidak terlibat dalam rasuah. Begitu juga golongan sarjana ada di kalangan Naib Chancellor yang disiasat oleh SPRM, dan kes-kes ini melibatkan bagaimanakah di pengagihan dari segi tender projek ataupun lawatan ke luar negara bersama menteri dan sebagainya. Ini bukan ngomong-ngomong kosong, ini adalah pendakwaan yang disiarkan ataupun antara pendakwaan yang ditonjolkan oleh SPRM dalam media perdana, media cetak, media sosial. Maka hari ini saya mahu membuka mata rakyat Malaysia. Wahai rakyat Malaysia, kita di kalangan mereka Melayu, Cina, India, Sabah, Sarawak, Kadazan, Portugis asli, mestilah bangkit. Jangan takut, jangan kecil hati. Saudara, pemimpin kaya raya, mereka memiliki gaji 60,000, 90,000, 100,000 sebulan. Maka bertahun-tahunlah mereka memimpin sebagai adun dan ahli parlimen, menjadi menteri dan jemaah menteri. Kita rakyat menyokong dan menyokong. Tidak salah menyokong pemimpin dan mana-mana parti yang memimpin negara, tetapi pastikan mereka yang menjadi pemimpin kerajaan atau pembangkang adun dan ahli parlimen yang bermaruah, berprinsip, berintegriti, bercakap benar, tidak korup, tidak mementingkan tembolok sendiri atau mementingkan keturunan, keluarga, anak beranak. Hari ini di Malaysia kita melihat bagaimana seorang pemimpin senior yang ada atau beberapa pemimpin muda, mereka yang korup. Anak beranak mereka, suami isteri mereka mempunyai akaun, dan dalam akaun itu berbilion-bilion aset harta pemimpin ini dan juga anak-anak mereka. Apa sedang berlaku di Malaysia? Harga minyak, harga ayam, harga sayuran, harga ikan, harga barang runcit dan apa saja sedang melambung tinggi. Dan tidak lama lagi sudah sampai masanya, dan kita lihat harga kenderaan juga melambung tinggi. Dan kerajaan memberikan pelbagai pandangan termasuk jemaah menteri dan menteri. Tetapi isunya, mengapa pemimpin-pemimpin baik kerajaan dan pembangkang mereka kaya raya, gaji mereka tinggi, rakyat hanyalah di kalangan B40. Dan kalau ada pun T20 bukanlah kaya. T20 ini sebenarnya mempunyai komitmen, mereka mempunyai tanggungan, mereka mempunyai hutang, mereka mempunyai segala komitmen yang sangat tinggi. T20 juga adalah kumpulan miskin.
Saudara, tetapi apa yang berlaku adalah kerajaan hanya memberi tumpuan kepada B40 dan lupa T20. Tapi isunya di sini adalah bantuan kepada B40 wajar diberikan, dan ingat T20 juga dalam keadaan tekanan dan mereka cost of living, kos kehidupan di Malaysia sangat tinggi, saudara. Ya, kita membayar pelbagai cukai di Malaysia. Ya, pelbagai cukai kita bayar, tetapi harga barang yang tinggi dan dengan nilai mata wang kita yang rendah dan menyusut. Nilai mata wang Malaysia rendah dan menyusut, sedangkan harga barang kehidupan kita dari segi cost of living kita, maka kemampuan kita untuk kuasa membeli sangat rendah. Tetapi ini yang sedang berlaku. Pemimpin, ahli parlimen dan ahli mereka kaya raya, mereka mempunyai kemudahan, mempunyai driver, pakaian sejuk, ya, pakaian kemewahan, mereka diberikan kemudahan allowance, ya, allowance kenderaan, allowance minyak, mereka mempunyai driver, mereka mempunyai mereka mendapat tanah dan rumah di Putrajaya menurut pemimpin tertentu, ya, pemimpin muda yang menyatakan membongkar perkara ini di parlimen, dan kita maklum. Dan pemimpin-pemimpin ini juga mendapat pelbagai haruan atau pemberian pencen daripada kerajaan kerana hanya mereka menjadi pemimpin, bukan 32 juta rakyat Malaysia. Saudara dan saudari, maka orang seperti saya bangkit memperjuangkan Yang Bertuan Agong dan Raja-Raja Melayu, memperjuangkan frontline polis dan SPRN bersama mahkamah dan bersama institusi, mana-mana institusi penguasaan dan pendakwaan. Ingatlah, pemimpin mereka sedang menipu rakyat. Dan kita melihat kes-kes tertentu di mana pihak laporan forensik seperti SPRM dan PDRM membongkar segala penyelewengan. Tetapi ingat, orang-orang ini, pemimpin-pemimpin ini, mereka akan meloloskan diri, dan andai kata mereka menjadi pemimpin dalam pilihan raya yang ke-15, hancur, binasa, terlangkup lingkuplah negara kita. Seperti mana Yang Bertuan Agong dan Raja-Raja Melayu selalu sebut, Tuanku Sultan telah menyebut bahawa sudah sampai masanya angkat maruah dan kedudukan Malaysia berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan pelbagai negara di dunia. Tetapi mana mungkin kita mampu lakukan perkara ini, kerana sebahagian besar pemimpin kita adalah korup dan salah guna kuasa. Sebahagian daripada ulama kita juga korup, seperti mana kata Datuk Mazhar ataupun Profesor Dr. Mazhar, ya, Mufti Perlis. Ulama membisu mereka yang arif dalam agama, tidak berani menegur pemimpin korup dan salah guna kuasa. Semuanya cium tangan, mengambu membodek belaka untuk kenaikan pangkat dan perjawatan dan kedudukan. Saudara, sebagai Presiden Pertubuhan Masyarakat Sivil Negeri Melaka, saya tampil untuk membuka minda. Saya bersama Polis Diraja Malaysia, bersama SPRM, bersama Yang Bertuan Agong, bersama agensi-agensi kementerian yang mencegah kemungkaran. Bidah, syukran dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.